Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan dengan kitab Fadilat Amal. Tajuk ke-6, penderitaan Hazrat Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu ialah antara jiwa-jiwa yang diberkati yang telah menawarkan diri mereka sendiri untuk diuji dan menanggung kesusahan yang paling dahsyat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau telah memeluk Islam pada permulaan lagi, iaitu selepas 5 atau 6 orang memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, beliau menanggung kesusahan untuk tempoh yang agak lama. Beliau dipakaikan dengan baju besi lalu dibiarkan di tengah panas yang menyebabkan peluh mengalir dengan banyaknya kerana kepanasan. Pada kebanyakan masa beliau dibaringkan di atas pasir panas tanpa lapik yang telah menyebabkan daging pada belakang badannya terbakar lalu tertanggal. Beliau ialah hamba kepada seorang wanita. Apabila wanita itu mendapat berita bahawa beliau selalu berjumpa Nabi SAW, maka sebagai balasannya wanita itu telah memanaskan sebatang besi lalu menyelar besi itu pada kepala Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu. Setelah berapa lama berlalu, iaitu semasa zaman pemerintahan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, beliau telah ditanya oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu secara terperinci tentang segala penderitaan yang telah dialaminya. Beliau berkata, "Lihatlah belakang saya." Setelah melihat belakang beliau, Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya tidak pernah melihat belakang yang sebegini." Kemudian Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah diletakkan di atas bara api lalu diheret. Lemak dan darah dari belakang saya memadam bara api tersebut. Walaupun telah mendapat segala penderitaan tersebut, beliau masih tetap menangis apabila Islam telah maju dan pintu kemenangan telah dibuka. Beliau berkata, "Saya berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Dia mengajarkan segala penderitaan kita yang lalu di dunia ini lagi." Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu ketika Nabi SAW telah mendirikan satu solah yang panjang. Tidak seperti biasa, para sahabat radhiyallahu anhu telah bertanya tentang solah itu. Rasulullah SAW menjawab, "Itu ialah solah harapan dan ketakutan. Dalam solah tadi saya telah membuat 3 permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 daripada permohonan itu telah diterima dan 1 lagi telah ditolak. Saya telah memohon supaya umat saya tidak binasa dalam kebuluran. Permohonan ini telah dikabulkan. Kedua, saya telah memohon supaya seluruh umat saya tidak dikuasai oleh musuh yang akan memusnahkan mereka semua sekali. Permohonan itu juga telah dikabulkan. Ketiga, saya telah berdoa supaya mereka tidak bergaduh sesama sendiri. Permohonan itu tidak diterima." Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu telah meninggal dunia pada tahun 37 Hijrah. Beliau ialah sahabat yang pertama dikebumikan di Kufah. Setelah beliau meninggal dunia, Hazrat Ali radhiyallahu anhu
telah lalu di sisi kuburnya sambil berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan kerahimannya ke atas Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu. Beliau telah memeluk Islam dengan kerelaan sendiri, telah berhijrah dengan rela hati dan telah menghabiskan usianya dalam jihad. Beliau juga telah menanggung segala penderitaan dengan tabah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati orang yang sentiasa mengingati hari kiamat, bersedia untuk menghadapi penghisapan, berpada dengan harta sekadar keperluan hidup dan telah menggembirakan Tuhannya. As-Sabdul Gabbah. Keterangan: sememangnya berusaha untuk menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi intisari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Setiap pekerjaan mereka hanyalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.